Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Okey, kita nak pergi mana pada kali ini? Awak dah nampak hiasan di tepi-tepi ini menunjukkan apa ni? Ya, dua dimensi. Ni semua gambar-gambar dua dimensi. Bermakna awak dah boleh mengagak kita sudah masuk ke. Ya, ni pula gambar tiga dimensi. Bermakna kita sudah masuk lebih jelas lagi. Kita masuk dalam tajuk bentuk. Okey, bentuk ni ialah bab 7. Awak boleh semak nanti buku teks di muka surat 85 hinggalah 87. Okey, bentuk. Tahun 3, prisma dan bukan prisma. Dalam tajuk bentuk di tahun 3, kamu akan kenal apa itu prisma dan bukan prisma. Okey, mari kita lihat apa ceritanya. Okey, takkan tiba-tiba nak pergi prisma. Kita ulang kaji dahulu. Bentuk tu ada bentuk dua dimensi. Yang kita buat ringkasannya 2D. Okey. Bentuk dua dimensi awak dah belajar di tahun 1, di tahun 2. Okey. Ruang dia mesti tertutup. Bila nama bentuk dua dimensi, dia mesti tertutup. Mukanya mesti muka rata atau kita panggil dia sata. Sisinya lurus kecuali bulatan. Dan dia ada bucu kecuali juga bulatan. Yang tulis warna merah ni adalah fakta yang penting. Okey, mari kita kenal lebih jelas lagi berdasarkan gambar. Okey, gambar biasanya kamu lebih faham mana yang dipanggil dua dimensi. Okey, yang pertama yang dipanggil dua dimensi, kita bermula dengan segitiga. Okey, segitiga sama sisi. Okey, ingat bentuk dia mula dengan sebutan segitiga. Kenapa? Sebab dengan tiga sisi lah baru akan membentuk. Okey, membentuk. Apa? Kalau segitiga sama sisi ni dia gambar dia seperti ini. Tiga sisinya sama panjang. Bila tiga sisi sama panjang, namanya segitiga sama sisi. Okey, begitu juga kalau segitiga sama kaki, dia ada tiga sisi, dia segitiga juga. Tetapi, cuba lihat. Dua kaki dia sama panjang. Dua kakinya sama panjang. Macam kita, manusia ada dua kaki. Dua kaki kita ni ibarat dua kaki kita sama panjang. Maka segitiga itu dipanggil segitiga sama kaki. Kalau dua sisi sama panjang, namanya segitiga sama kaki. Kalau tiga sisinya ni sama panjang, namanya segitiga sama sisi. Seterusnya, segitiga bersudut tegak. Ini dia bentuk segitiga bersudut tegak. Dia mesti ada satu sudut di sini, sudut 90 darjah. Ni satu garisan, satu sisi. Satu sisi lagi kita buat di sini. Dia membentuk sudut 90 darjah. Maka namanya segitiga bersudut tegak. Segitiga tak sama kaki pula ialah seperti ini. Iaitu tiga sisi dia tak sama panjang. Ketiga sisinya tak sama panjang, maka namanya segitiga tak sama kaki. Ada juga sebutan segitiga tak sama sisi pun boleh. Okey, jadi segitiga ni ingat balik ilmu dia. Kalau tiga sisinya sama panjang, namanya segitiga sama sisi. Ada tiga sisi tapi dua sisi saja yang sama panjang, namanya segitiga sama kaki.
Ada 3 sisi juga. Pertemuan di antara sisi pertama dengan sisi kedua membentuk sudut 90 darjah. Namanya segitiga bersudut tegak. Kalau ketiga-tiga sisinya tak sama panjang, nama dia segitiga tak sama kaki. Boleh? Begitu juga bentuk 2 dimensi seterusnya. Segi 4 sama. Segi 4 sama ada 4 sisi dan keempat-empat sisinya sama panjang. Maka namanya segi 4 sama. Begitu juga dengan rhombus. Apa tu rhombus? Rhombus ialah segi 4 sama ini yang pada 4 sisi ini dia dilukis seperti ini. Okey, condong seperti ini dan dia masih tetap 90 darjah pada setiap sudutnya ni. Okey, sama dia masih segi 4 sama. Empat sisinya masih sama panjang. Cuma dia dilihat dalam bentuk seperti ini, maka dia panggil rhombus. Begitu juga dengan segi 4 tepat. Segi 4 tepat bentuknya seperti ini. 2 sisi atas dengan bawah dia sama panjang. Okey, kanan dan kirinya sama panjang. Okey, bermakna hanya 2 sisinya yang sama panjang. Kalau segi kalau segi 4 sama, 4 sisi sama panjang. Segi 4 tepat hanya 2 sisi yang bertentangan. Sisi atas bertentangan dengan sisi bawah. Sisi kanan bertentangan dengan sisi kiri. Okay, hanya sisi yang bertentangan saja sama panjang, maka namanya segi 4 tepat. Begitu juga ada segi 4 selari. Segi 4 selari dia macam segi 4 tepat, cuma dia condong sedikit. Ditiup angin, dia condong sedikit. Jadi seperti ini keadaannya. Di kanan ini sama panjang dengan yang di kiri. Yang di atas ini sama panjang dengan yang di bawah. Jadi cirinya sama dengan segi 4 tepat. Cumanya apabila condong seperti ini, dia dipanggil segi 4 selari. Okey, hanya kenal sahaja nama-nama bentuk itu. Okey. Lagi bentuk 2 dimensi seperti trapezium. Ini seperti ini. Seperti bumbung rumah. Atau seperti mangkuk. Lelayang. Seperti layang-layang. Okay, juga segi 4 lagi. 1, 2, 3, 4. Ada 4 sisi. Kalau bentuk seperti layang-layang, kita panggil lelayang. Okey, kemudian kamu pun dah belajar pentagon. Okey, ini pun di tahun 2 dah ada ni pentagon. Pentagon tu apa? Pentagon ialah segi 5. Okey, ada 5 sisi. 1, 2, 3, 4, 5. Bila ada 5 sisi, sesuatu bentuk itu ada 5 sisi, maka namanya ialah pentagon. Okey, dari tadi kita mesti tahu nama setiap bentuk itu. Bentuk seperti ini lelayang. Bentuk seperti bumbung atau mangkuk ini trapezium. Kalau bentuknya ada 5 sisi, nama dia pentagon. Ingat tu. Okey, heksagon, segi 6. Heksagon, segi 6. Ada 6 sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, begitu juga kalau dia ada 7 sisi, namanya heptagon. 7 sisi, lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sisi dipanggil heptagon. Begitu juga kalau dia ada 8 sisi, dipanggil oktagon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sisi oktagon. Ini semua yang di tahun 2. Awak mesti dah dapat nama. Mengenali, mengingat nama-nama setiap bentuk.
Okey, bulatan senanglah. Bulat-bulat lah. Okey, kalau separuh bulatan, separuh lah. Okey, yang penting, yang payah ni, awak mesti ingat dengan baik, jangan terbalik. Okey, macam mana nak ingat? Kalau awak nampak oktagon mula dengan huruf O, O sama dengan Ogos. Ogos. Ogos tu bulan apa? Bulan 8. Jadi O itu Ogos. Ogos bulan 8. Jadi awak mesti ingat oktagon tu ada 8 sisi. Okey, itu satu cara. Lagi cara yang kedua, pentagon. Pentagon awak boleh ingat Patrick. Okey, dalam cerita buku dalam apa ni, dalam cerita kartun Patrick tu, okey, Patrick tu ada 5 tapak. Jadi, kalau dia ada 5 sisi, ingat Patrick pentagon. Mula dengan Patrick pentagon. Ada 5 sisi. Hexagon macam mana nak ingat? Okey, hex tu dia macam ada huruf X dekat situ. Okey, lebih-lebih lagi kalau bahasa Inggeris memang ada huruf X. H-E-X. Okey, kat situ X. X, kamu sebut pun macam ada huruf X. Hex. X itu ialah six. Okey, six. Six ialah 6. Jadi, hexagon tu ada 6 sisi. Maka tinggal satu lagi tu heptagon tu segi 7 lah. Okey. Seterusnya, bentuk 3 dimensi ni pun dah belajar. Tahun 1 pun dah belajar. Tahun 1, tahun 2 belajar. Kita ulang saja sebelum kita masuk pada tajuk kita prisma. Ini ada kaitannya dengan prisma. Okey, 3 dimensi. Iaitu 3 dimensi ni dia ada panjang, ada lebar, ada kedalaman. Dia ada bahagian dalamnya, keras dan kosong. Dan mempunyai muka rata ataupun kita panggil satah. Ada juga muka melengkung. 3 dimensi itu dia punya ciri-cirinya. Kalau awak tak hafal pun tak mengapa, tak ingat pun tak mengapa. Yang penting bila tengok bentuknya je, awak dah tahu itu adalah 3 dimensi, 3D. Okey, mari kita lihat contohnya. Okey, yang pertama kubus. Kubus. Tu dia. Kalau awak nampak bentuk bongkar seperti ini, dia mesti dalam kumpulan 3 dimensi, 3D. Okey, kalau dia daripada segi 4 sama ni, yang dicantumkan, digabung-gabungkan ni, membentuk bongkar seperti ini, nama dia kubus. Kubus dari segi 4 sama. Ada 6 segi 4 sama yang dicantumkan. Okey, membentuk kubus. Kubus atau nama lainnya ialah cube pun boleh. K-I-U-B, cube. Okey. Nanti bila kita belajar prisma sebentar lagi, kamu mesti tahu nama lain dia. Okey, begitu juga contoh seterusnya 3 dimensi ialah cuboid. Cuboid. Ya, seperti ini. Okey. Lagi silinder, mesti awak dah bayangkan seperti botol bekas seperti ini. Bulat, melengkung. Kon, ya, seperti ini. Piramid tapak segi 4. Okey, awak bayangkan piramid dan dia ada tapak dia ni, tapak yang di bawah ni, tapaknya segi 4. Maka nama piramid ini piramid tapak segi 4. Ada juga piramid tapak segitiga. Tapak dia ni segitiga. Awak nampak tapak di bawahnya ni adalah segitiga. Ada 3 sisi. Nama segitiga. Okey, jadi kalau piramid itu tapaknya segitiga, maka namalah dia piramid tapak segitiga. Atau juga boleh nampak lagi bentuk 3 dimensi sfera. Ya, seperti bumi kita ataupun belon yang kamu tiup. Ya, bentuknya sfera. Okey, ni di antara contoh-contoh 3 dimensi yang awak dah kenal, awak dah belajar di tahun 1, di tahun 2. Masuk tahun 3, kamu kena kenal prisma. Prisma ini juga daripada bentuk 3 dimensi tadi. Okey, jadi apakah ciri-ciri prisma?
Ya, cikgu keluarkan peta bulatan. Okey. Ciri-ciri prisma. Apa ciri-ciri prisma? Kita akan tulis di keliling peta bulatan ini. Okey, ciri yang pertama. Dia dari kumpulan 3 dimensi. Jadi prisma ni mesti dari kumpulan 3 dimensi. 2 dimensi yang sekeping tu aja tak boleh. Dia dari 3 dimensi. Lagi, prisma ni paling tidak ada 5 muka rata. Ataupun 5 satah. Itu paling minimum. Kurang tak boleh, lebih boleh. Okey, paling kurang, paling sedikit. Kalau nak panggil dia prisma, dia mesti ada 5 muka rata. Ataupun 5 satah. Muka rata tu kita panggil dia satah. Okey, kurang boleh tak? Kurang tak boleh. Lebih boleh? Boleh. Minimum 5 muka rata. Okey, ciri prisma seterusnya, tiada muka melengkung. Bila awak tengok saja 3 dimensi, dia ada muka melengkung, dia bukan prisma. Contohnya tengok aja silinder, dia ada muka melengkung, maka dia bukan prisma. Tengok aja spera, dia muka melengkung, dia bukan prisma. Begitu. Okey. Mesti ada 2 permukaan yang bertentangan sama bentuk. Okey, disebut tapak. Okey, tapak tu mesti sama dengan bahagian di atasnya. Okey, ada 2 permukaan sama bentuk. Ini ciri-ciri prisma yang mesti awak ingat. Yang pertama, dia dalam kumpulan 3 dimensi. Yang kita boleh pandang dari depan, boleh pandang dari atas, boleh pandang dari kanan, dari kiri. Itu nama 3 dimensi. Lepas tu dia paling tidak ada 5 satah, 5 muka rata. Tak mau ada muka melengkung. Tak mau. Lagi, muka yang bertentangan, ada 2 permukaan yang bertentangan tu sama bentuk. Okay, mari kita lihat contoh dia. Okay, ni maklumat ni kita ambil daripada buku teks kamu. Jilid 3 tu ada. Dari buku kerja pun ada. Internet pun ada cerita ini. Okey, kita lihat seterusnya. Ya, mari kita cerita lebih mendalam prisma. Prisma itu yang pertama ialah prisma segi 4 sama. Atau sebelum ini kita panggil dia kubus. Kubus, cube. Okey, nama sekarang ni bila awak dah belajar prisma, dia boleh juga dipanggil prisma segi 4 sama. Okey, nama benda yang sama, bentuk yang sama, namanya saja kita tu tukar. Kubus, cube, boleh juga dipanggil sekarang prisma segi 4 sama. Okey, seperti ini tadi. Ini ialah kubus, kamu dah tahu. Ini adalah cube, kamu pun tahu. Dan sekarang kamu mesti tahu nama dia juga ialah prisma segi 4 sama. Boleh? Okey, seterusnya ialah prisma segi 4 tepat. Ataupun nama sebelum ini yang kita dah selalu sebut kuboid. Kuboid boleh juga dipanggil prisma segi 4 tepat. Okey, bayangkan inilah dia kuboid seperti ini. Okey. Kuboid boleh juga kamu panggil prisma segi 4 tepat. Dan satu lagi ialah prisma segitiga. Prisma segitiga, dia seperti ini. Ya, seperti kemah ni. Seperti kemah, dia ada segitiga di sini. Satu, ada segitiga di belakangnya sama dengan di depan ni. Ni kita anggap dia tapak sama dengan sebelah belakangnya sana. Maka dia dipanggil prisma segitiga. Jadi namanya adalah dilihat dari segi bentuknya. Kalau dia daripada segi 4 sama, setiap mukanya ni segi 4 sama, maka namanya prisma segi 4 sama. Kubus. Kalau mukanya ini adalah segi 4 tepat, ini kan segi 4 tepat, awak dah tahu segi 4 tepat, maka dia akan dipanggil prisma segi 4 tepat. Kuboid ini dipanggil juga prisma segi 4 tepat.
Kalau awak nampak dia punya tapak ni segitiga, ada kawan dekat belakang juga sama segitiga, maka dipanggil prisma segitiga. Maka ketiga-tiga bentuk ini sebenarnya memenuhi ciri-ciri prisma. Apa ciri prisma? Ciri prisma kita akan lihat kembali. Ya, kita lihat kembali. Oh, sebelum melihat kembali ciri prisma, bila prisma awak dah tahu, kamu tahu juga bukan prisma. Mesti dah kenal, ini bukan prisma. Ya, seperti ini. Silinder bukan prisma. Kenapa silinder bukan prisma? Sebab dia ada sisi ada muka melengkung. Muka melengkung. Dia bukan prisma. Okey, sfera bukan prisma kerana muka melengkung. Kon bukan prisma sebab dia juga ada muka melengkung. Piramid segitiga bukan prisma. Kenapa? Sebab muka melengkung tak ada. Tapak dia tak sama dengan bahagian atasnya. Okey, jadi bila tak sama, muka dia yang bertentangan tu tak sama, tapak tak sama dengan bahagian atas, maka dia bukan prisma. Piramid segi empat juga dia bukan prisma sebab tapak dia ni tak sama dengan di bahagian atasnya. Okey, dah kenal bukan prisma? Okey, mari kita lihat lebih jelas lagi. Kubus itu, prisma segi empat sama. Betul ke dia adalah prisma? Mari kita lihat. Okey, satah muka ratanya ada berapa? Mesti dah tahu nanti. Ingat muka ratanya paling tidak berapa? 5 kan? Nanti kita kira muka rata dia ada berapa. Okey, ni dipanggil sisi, sisi ataupun tepi. Okey, yang ini dipanggil bucu. Okey, mari kita lihat. Berapakah muka ratanya? Kira. Ni muka rata saat atas, bawah. Dah 2. Okey. Kiri, kanan, kiri. 4. Depan sini yang bahagian depan dengan belakang dah 6. Jadi dia ada 6 muka rata yang sama besar. Ya, ada 6 muka rata. Bila ada 6 muka rata, maka dia adalah salah satu ciri prisma. 6 muka rata. Sebab apakah salah satu ciri prisma? Dia mesti paling tidak ada 5 muka rata. Kubus sudah ada 6 muka rata. Okey. Dan muka rata dia sama besar untuk kubus. Sisinya, okey, berapa sisi kubus? Ataupun prisma segi empat sama, sisi kira ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 sisi. Okey, bucu ada berapa bucu? Bucu yang tajam ni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bucunya ada 8. 8 bucu. Okey. Seterusnya, prisma segi empat tepat ataupun cuboid. Ini contoh dia. Dan awak dah tahu muka dia, muka rata dia, satah. Awak dah tahu mana dia sisi atau tepi. Awak dah tahu mana dia bucu. Okey, pastikan satah dia mesti lebih daripada 5. Kira. Satah mesti lebih daripada 5. Baru dinamakan prisma. Okey, atas, bawah ada 2. Kanan dan kiri 4. Depan dan belakang sana ada 6. Okey, ada 6 satah. Tadi kubus pun ada 6 satah. Kuboid juga ada 6 satah. Bezanya ialah kubus satah dia sama besar. Tapi yang kuboid ni tak sama besar. Okey. Sisinya ada berapa? Kira. Sama dengan kubus juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dan bucu yang tajam ni juga sama dengan kubus. Iaitu ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Prisma segitiga.
Ini dia prisma segitiga. Tu muka rata dia sata. Tu sisi dia. Dan ini bucu dia. Berapa muka ratanya? Tapak dia satu. Bukan tapak lah, yang kat bawah ni satu. Lepas tu di sini dan di sana mesti sama kan? 1, 2, 3. Ni tutup dia 4. Tutup sebelah sini 5. Jadi berapakah muka rata satanya? 5. Jadi dia sudah melepasi kehendak prisma. Prisma paling tidak mesti ada 5. Okey, jadi prisma segitiga ni dia ada 5 muka rata, ada 5 sata. Sisi dia kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sisinya ada 9. Bucu yang tajam ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bucu ada 6. Okey, jadi kita dah lihat prisma, dah lihat ciri-ciri prisma tersebut. Dah lihat ciri prisma segi empat sama, prisma segi empat tepat dan prisma segi 3. Okey, kita baliklah dulu sama ikut anak itik ini kita balik. Okey, dekat gambar ini juga ada apa ni? Pokok-pokok ni dibentuk seperti bentuk silinder. Okey. 3D. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah.